bertemu kembali dan antara tajuk berita utama malam ini. Presiden Turki meluluskan semula hukuman mati jika Parlimen menghendakinya. Mahkamah Perlembagaan luluskan pungutan suara untuk mencapai perjanjian damai dengan kumpulan pemberontak. Pemimpin Turki Tayyip Erdogan mengulangi pendiriannya bahawa hukuman mati ke atas pembelot negara masih dalam perbahasan. Namun, undang-undang hanya akan dilaksanakan jika Parlimen menghendakinya. Dalam temu bual dengan CNN, Presiden Erdogan berkata, kerajaannya akan mengutus surat bagi mendapatkan ekstradisi Fethullah Gulen atas tuduhan mengetuai rusuhan. Beliau membuat kenyataan ketika pasukan keselamatan meneruskan operasi memburu sakit baki pemberontak dan memecah hampir 9,000 orang pegawai. Tuan Erdogan berkata kerajaannya sedang membuat persediaan untuk mengambil keputusan penting mengenai percubaan rampasan kuasa Jumaat lalu yang membunuh sekurang-kurangnya 232 orang dan mencederakan lebih daripada 1,000 orang. Sementara itu, Tuan Erdogan juga berkata beliau berkeras untuk memperbarui plan bagi membina semula satu taman di tengah Istanbul 3 tahun selepas bantahan anti kerajaan secara besar-besaran dilakukan. Manakala cadangan untuk membina sebuah masjid dan sebuah replika barang tentera era Ottoman serta sebuah pusat membeli bola terpaksa ditangguhkan semasa kerajaan dan para pengkritik bertelingkah terhadap isu terbabit di dalam mahkamah. Satu rakaman video litar pintas CCTV yang dikeluarkan oleh pejabat Presiden Turki semalam menunjukkan Istana Presiden Tayyip Erdogan di Ankara ditembak ketika penunjuk perasaan anti rampasan kuasa memprotes di hadapan kereta kebal sekitar kawasan tersebut. Lebih dari 290 orang terbunuh dan sekitar 1,400 orang cedera dalam keganasan yang berlaku pada hari Jumaat 15 Julai lalu. Askar-askar meronda kereta kebal menyerang helikopter dan jet pejuang dalam bidang rampasan kuasa dan menyerang Parlimen dan ibu pejabat perisikan dalam percubaan merampas lapangan terbang dan jambatan utama di Istanbul. Salah satu kawasan paling banyak merekodkan maut bagi orang awam ialah berhampiran Istana Presiden di Ankara, di mana beratus-ratus penyokong Presiden menyahut panggilannya bagi mengadakan protes. Pertumpahan darah itu mengejutkan negara yang mempunyai hampir 80 juta penduduk. Kali terakhir tentera membuat rampasan kuasa di Turki berlaku lebih dari 30 tahun lalu dan ia menjejaskan keyakinan kestabilan negara-negara anggota NATO yang sudah banyak dikejutkan dengan pengeboman bunuh diri IS dan pemberontakan oleh militan Kurdish. Mahkamah Perlembagaan Colombia meluluskan supaya diadakan pungutan suara popular dalam merumuskan perjanjian bersejarah dengan kumpulan penentang FARC. Presiden Juan Manuel Santos mengumumkan keputusan mahkamah setelah perbahasan selama lebih 8 jam. Dalam ucapannya yang disiarkan melalui televisyen, Presiden Santos berkata, Mahkamah Tinggi memberi lampu hijau kepada kerajaan untuk mengadakan pungutan suara. Keputusan juga diluluskan oleh Kongres. Tuan Santos menyifatkannya sebagai tindakan sangat penting dan menyuruh rakyat mengundi dengan bijaksana ke arah mencapai perjanjian damai dengan kumpulan pemberontak bersenjata Colombia FARC. Kedua-dua belah pihak kini dalam fasa genting untuk merumuskan persetujuan muktamad ke arah menamatkan konflik berdarah yang berusia lebih setengah abad. Bulan lalu, kumpulan pemberontak memeterai persetujuan gencatan senjata dengan kerajaan yang membolehkannya diktiraf sebagai parti politik.
Para penganalisa berpendapat sokongan rakyat terhadap penghutang suara adalah tinggi. Pasukan perunding kedua-dua belah pihak menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi penghutang suara yang akan menentukan sama ada perjanjian damai akan diterima atau sebaliknya. Mereka berharap untuk merumuskan dokumen muktamad menjelang lewat tahun ini. Kabinet baharu Australia mengangkat sumpah bagaimanapun kerajaan konservatif dijangka mempunyai majoriti yang paling sedikit apabila parlimen bersidang bulan depan. Gamarol Jeneral Australia Sir Peter Cosgrove menyaksikan kabinet baharu pimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengangkat sumpah berikutan pilihan raya persekutuan awal bulan ini. Kesemua menteri dikekalkan dalam jawatan mereka, namun Parti Kebangsaan rakan gabungan Parti Liberal Konservatif tidak mengisi jawatan penting. Ini dilihat sebagai perkembangan yang memeranjatkan. Ketua Parti Kebangsaan Bernabe Joyce dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerajaan hanya mempunyai majoriti satu kerusi dalam Dewan Perwakilan 150 ahli. Harapan Perdana Menteri Turnbull untuk menempah majoriti 2 kerusi berkecai apabila wakil Parti Liberal kalah kepada calon Parti Buruh. Tuan Turnbull enggan menyatakan sama ada halat tuju politik kepimpinannya kini berubah. I, Fiona Joy Nash, do swear that I will well and truly serve the people of Australia. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa selanjutnya selepas ini. Pemberontak Maois di Bihar membunuh 10 anggota polis selepas mengumpan mereka ke kawasan hutan berbukit yang dipasang bom perangkap dalam apa yang dinamakan serangan paling maut tahun ini. Para anggota unit polis elit bertindak selepas satu tim mengatakan bahawa sekumpulan pemberontak berhimpun di atas bukit di kawasan terpencil selatan Bihar. Menurut pengarah polis, mereka mendapatkan diri mereka terperangkap di bawah tanah. Pemberontak Maois seterusnya meledakkan bahan letupan di Obasuai dan membunuh 25 anggota polis yang terperangkap sebelum polis membunuh 3 orang pemberontak dalam pertempuran sehingga lewat malam. Para pemberontak Maois yang cuba menggulingkan wilayah India sudah berperang selama beberapa dekad, melancarkan serangan langgar lari ke atas pasukan keselamatan dari kem hutan ke timur India. Namun serangan mereka akhir-akhir ini semakin menurun, tetapi pemberontak Maois berkata mereka mahu membebaskan orang miskin dan orang tidak bertanah dari eksploitasi tanah dan terus menerima sokongan dari orang miskin. Menurut portal Keganasan Selatan Asia, keganasan pelampau berhaluan kiri meninggalkan 236 orang maut tahun ini, hampir jumlah yang sama pada tahun lalu. Hampir separuh mereka yang maut dibunuh di kawasan Chhattisgarh. Pasukan Keselamatan Kazakhstan menahan 2 lelaki yang disyaki menembak mati 5 orang dalam serangan ke atas balai polis dan bangunan keselamatan awal minggu ini di Almaty. Dengan penahanan kedua-dua suspek, pihak berkuasa mengisytiharkan operasi anti pengganasan kini tamat. Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menyifatkan pembunuhan 3 anggota polis dan 2 orang awam sebagai serangan pengganas. Ketua Suruhanjaya Keselamatan Kebangsaan berkata, salah seorang suspek dipercayai ada kaitan dengan puak Salafi ultra konservatif. Suspek pernah ditahan dalam penjara atas tuduhan mencuri senjata. Suspek kedua didakwa menyerang balai polis di siang hari dan menembak mati seorang anggota polis dan merampas senapang. Seorang awam turut terbunuh. Dia kemudian menembak 2 anggota polis semasa kejadian kejar mengejar sebelum dia ditangkap. Sekurang-kurangnya 8 orang cedera. Beribu-ribu penunjuk perasaan berarak di jalan raya di Bandar Durban, Afrika Selatan menuntut akses pada rawatan untuk 20 juta orang di seluruh dunia yang menghidap penyakit AIDS dan batuk kering. Perarakan yang dianjurkan oleh kempen tindakan rawatan dan masyarakat awam
Diadakan ketika Durban menjadi tuan rumah Persidangan AIDS Antarabangsa 2016. Afrika Selatan yang menjadi tuan rumah mengadakan Persidangan AIDS Global minggu ini mencatat rekod berdasarkan pengalaman menangani penyakit AIDS sejak 16 tahun lalu apabila Presiden Thabo Mbeki menolak hubungan di antara HIV dan penyakit. Afrika Selatan menyediakan program rawatan yang terbesar di dunia dengan 3.4 juta orang menerima ubat antiretroviral ARV yang membolehkan mereka yang hidup dengan HIV untuk menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sehingga hari ini, 7 juta penduduk Afrika Selatan, 19% daripada penduduk dewasa, hidup dengan HIV. Gelombang panas pertama musim panas ini sudah melanda Sepanyol. Suhu panas di beberapa tempat di negara itu melonjak pada ketinggian 41 darjah Celsius dan memaksa agensi cuaca kebangsaan Sepanyol mengeluarkan amaran panas di semua 37 wilayahnya. Di Bandar Madrid, semua penduduk melakukan apa yang perlu untuk terus berlindung dari panas. Seorang pelancong dari Carolina Utara berkata, beliau meminum banyak air, memakan aiskrim dan berlindung dari cahaya panas selain memakai pakaian nipis. Manakala seorang lagi pelancong dari Venezuela menjelaskan, beliau terus berlindung sehingga jam 3 atau 4 petang. Beliau hanya melaut ke tempat-tempat seperti museum dan galeri. Di kawasan utara Sepanyol, Galicia dan Basque mencatatkan suhu panas paling tinggi, tetapi penduduk tempatan dan pelancong tidak mempunyai pilihan selain bergerak dalam cuaca panas. Cuaca panas ini diramal akan berterusan sehingga hujung minggu. Juga dimuatkan dalam berita dunia, musim mencatu bilangan angsa putih di sepanjang Sungai Thames, England kini bermula di tengah-tengah kebimbangan serangan anjing yang menyebabkan jumlahnya merosot. Queen Elizabeth II adalah merupakan pemilik tradisi burung angsa dan adat diraja memerlukannya dicatat setiap tahun. Sejak lebih 800 tahun lalu, tradisi mencatu angsa putih diamalkan sepanjang Sungai Thames. Tugas ini dilaksanakan oleh sekumpulan pakar yang mengkaji anak burung bagi sebarang penyakit atau kecederaan. It's been happening since the 12th century. It's called swan upping. We go up the river in 6 traditional rowing skiffs. Every family of swans we come across, we will take out of the water, we will take them ashore, we will weigh them, measure them and check them for any injuries. Pakar-pakar bimbang serangan anjing menyebabkan populasi angsa putih merosot. Tahun lalu mereka mengesan 83 ekor anak burung berbanding dengan 120 di tahun sebelumnya. Selain itu, tinggalan mata kail dan wayar juga membahayakan burung air tersebut. Tradisi mencatu diamalkan sejak kurun ke-12 oleh kerabat diraja England bagi tujuan untuk sajian. Namun, kini catuan dibuat demi pemeliharaan daripada kepupusan. Renungan malam ini membawa kita menghayati maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Tabrani mengenai keutamaan sifat amanah dalam kalangan pemimpin. Tiada iman bagi orang yang tiada amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak dipercayai janjinya. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.